Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, terima kasih kerana masih lagi sudi menonton video tutorial saya. Baik, untuk anda semua pada kali ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana nak menggunakan StreamYard. Okey? Jadi orang tanya apa tu StreamYard? Okey, StreamYard ni sebenarnya ia adalah satu streaming studio dalam browser, okey, untuk kita buat interview, guest dan share kita punya screen. Kalau yang dan ianya boleh di-streamkan kepada Facebook, YouTube, LinkedIn dan beberapa platform yang akan saya tunjukkan nanti. Okey? Alright. So mula-mula sekali anda mesti kena register StreamYard ni dulu. Okay, kena register dulu StreamYard. Tapi macam saya dah register. So kalau anda nak register sebenarnya tak susah mana pun. Step dia tak susah. Mudah je. Macam kita register aplikasi yang lain. Okay? Baik. Apa yang saya nak bagi tahu adalah apabila anda register StreamYard ni, okay, kalau dulu dia boleh on the spot boleh guna, tetapi sekarang ni apabila anda mendaftar, anda perlu tunggu sehingga 24 jam baru boleh guna StreamYard ni buat secara live. Okay? Tapi kalau on the spot, anda create account, anda sign in account, kemudian anda sign up account dan kemudian nak terus guna on the spot memang tak boleh lah. Okay? Dia perlu didaftarkan sehari sebelum anda guna. Minima dia 24 jam. Okay? Baik. So ini adalah paparan broadcast. Okay? Apabila anda masuk kepada StreamYard ni. Okay? Anda akan dapat masuk yang sama lah. So di sini dia ada broadcast dan di sini kita boleh setkan destinasi kita nak letak di mana. Ini yang kita bagi tahu tadi. Kita boleh letak di Facebook kita. Okay? Add destination. Okay? Kita nak letak kat mana? Ini yang saya katakan tadi. Dia ada beberapa destination yang boleh kita gunakan. Yang boleh kita panjangkan StreamYard ni. Okay? Sama ada Facebook page, group, profile ataupun LinkedIn page, profile, YouTube channel, okay, Periscope dan yang lain. Baik. Tetapi perlu anda faham bahawa kalau akaun anda tu akaun percuma, kalau anda register secara percuma, anda tidak subscribe, tidak bayar, hanya boleh di-streamkan kepada satu destinasi saja. Okey? Kalau anda dah di-streamkan kepada Facebook, anda tak boleh stream kepada YouTube lah. Kalau anda dah stream ke YouTube, tak boleh ke Facebook. Okey? Dia hanya boleh streamkan di satu laluan saja. Satu destinasi. Kecuali kalau anda bayar, anda boleh livekan di beberapa tempat dalam satu masa. Okey? So ini destinasi. So kita pergi kepada broadcast. Okey. So apa yang dikatakan dengan StreamYard ni? Kenapa perlu broadcast dan sebagainya? Okey. So saya akan tunjukkan macam mana contoh dia. Mula-mula anda create broadcast. Okey. So di sini adalah destinasi yang anda daftarkan tadi. Saya daftarkan dua, Facebook ataupun YouTube. So saya cuma boleh pilih satu je. Contoh saya nak ke YouTube. Saya pilih saja ke YouTube. So kita akan letakkan lah. Contohnya pembelajaran online StreamYard. Okey. Ini contohnya. Lepas tu deskripsi macam dekat YouTube lah apa deskripsi dia. Okey. Bersama Cikgu L. Okey. Pembelajaran online StreamYard. Alright. Okey, ini contoh dia. Okey. Dan yang ini kita nak publikkan ke macam mana ke? Macam biasalah di YouTube lah. Okey, kalau kita private kan orang lain tak nampak lah. Tapi oleh sebab kita nak share ke orang, biarlah kita setting kepada public. Okey. Dan yang ini schedule kalau anda nak settingkan siap-siap. Okey. Contohnya di sini upload thumbnail. Upload thumbnail ni adalah poster lah, poster. Kalau belum sampai waktu anda nak streamkan lagi, kalau anda masukkan poster ni, biasanya untuk schedule later, dia akan keluarkan poster permulaan lah. Biasanya kita punya banner lah senang cerita, okay? Banner kita. So, kita uploadkan banner kita. Okay, contohnya, saya nak uploadkan banner. Okay, contohnya, okay lah. Saya upkan satu banner. Okay. Contohnya satu banner yang ini contohnya lah. Saya nak up banner yang ni. Alright.
Kenapa kepada aku? Aku tak nak kena mengenal di dalam ini gambar. So, kena ingat dia punya size dia adalah 16:9. Okay. Contoh ni sebagai banner. Dah okay. Right. Sorry, sekali lagi. Contoh ni sebagai banner dia. Kita masukkan. Kita gini. Okay, bawah ni kita kena apply. Okay, kita settingkan siap-siap. Di bawah ni kita apply. So, nanti dia akan keluar kat ni lah. Kat YouTube sebelum mula. Okay. Dan kita boleh settingkan tarikh bila-bila kita nak. Okay, kalau on the spot, tak payah setting lah. Terus je create broadcast. Okay. Kalau nak setting, kita boleh pilih tarikhnya. Bila. Okay, contohnya pukul 10 pagi. Sebagai contoh, kita settingkan dan kita create broadcast. So, benda ni dia akan berlangsung pada pukul 10 pagi pada 28 bulan. Okay. So, kita pun create broadcast. Once bila anda dah create broadcast, so anda akan dapat masuk studio dia. Yes. Okay, ni dia dah create. Jadi, kita enter dia punya studio. Okay. Di sini kalau nampak more ni sebenarnya, kita nak invite guest. Kita nak invite guest ni, kita nak masukkan guest ke dalam. Ni saya masuk studio ni. Supaya anda nampak lah. Kalau anda nak edit semula di sini. Kalau tak nak, tak jadi, delete. Yang view YouTube ni adalah pautan untuk orang luar lihat. Okay. Dia ada dua sebenarnya. Okay. Dia ada dua. Satu broadcast studio. Ini anda masuk broadcast studio. So, broadcast studio ni, kita hanya masukkan. Okay. Mula-mula settingkan. Okay. Settingkan dulu anda punya nama. Okay. Dari mana supaya orang boleh tahulah anda dari mana. Okay. Yang ni mic. Okay. Pastikan kalau mic ni naik. So, that's mean berfungsi dengan baik lah. Lepas tu enter broadcast. Okay. So, dia ada dua. Satu broadcast studio ni. Di mana dalam ni hanya maksimum dia 6 orang saja kita boleh masukkan. Jadi, siapa yang nak masuk dalam ni? Antara dia adalah ahli-ahli panel, moderator, host. Okay. Ataupun orang di balik tabir nak menguruskan setup studio ni. So, maksimum dia boleh ada 6 orang saja. Okay. Termasuk yang kita nak share screen nanti. Okay. So, untuk orang luar, dia tak akan nampak yang semua ni. Orang luar hanya nampak yang paparan ni saja. Okay. Petak ni saja orang luar nampak. Yang atas ni saja. Okay. Okay, sebagai contoh, stream. Okay. Orang luar hanya akan nampak yang ini saja yang macam kita bercakap ni. Okay. Ni saja orang luar akan nampak. Right. Di YouTube sini kita boleh tengok lah. Nanti orang boleh nampak. Okay. Dan ini adalah paparan untuk studio. Okay. Kalau ada 2-3 orang, dia akan ada 2-3 orang lah. Dia akan ada 2 orang dan 3 sebagainya. Okay. Okay. Dan dia ni juga boleh boleh share screen. Boleh share screen. Okay. Sebagai contoh, saya nak sharekan saya punya PowerPoint. Sekejap, saya buka satu PowerPoint. Buka satu PowerPoint contohnya. Okay. Okay. Contohnya PowerPoint ni. Kita boleh share juga. Nak share PowerPoint ke, nak sebagainya ke, boleh share. Kita boleh share. Contohnya kita nak share Google Classroom. Contohnya okay, Google okay, contoh saya masuk Google Classroom. Okay. Bila kita masuk Google Classroom, contoh nak ajar Google Classroom, boleh, tak ada masalah. Okay, boleh, tak ada masalah. So, kita buka kita punya Google Classroom. Kembali semula dekat StreamYard ni. Okay. Kita share screen. Okay. Yang ini share screen. Tekan je share screen. Lepas tu sebenarnya kita boleh pilih. Okay. Jangan terus klik di sini. Biasanya kita klik di sini kan. Tetapi StreamYard ni dia beza. Dia ada your entire screen ni adalah di screen anda. Yang ini application window. Yang selain daripada tu, contohnya ni PowerPoint saya. Kalau saya nak share PowerPoint, saya pilih yang PowerPoint. Okay. Kalau saya nak pilih Google Classroom tadi, saya pergi dekat Chrome tab, saya pilih Google Classroom. Once saya pilih Google Classroom, contohnya, dan jangan lupa share audio kalau ada audio. Contohnya anda mainkan video dan sebagainya, kena klik ni, kena tick yang ni. Okay, jangan lupa tick yang ni, share audio ni. Barulah dia bunyi video. Kalau tak, video anda bisu. Okay, tak ada bersuara. Okay, so kita klik share. Okay, one bila kita klik share, audien akan nampak apa yang dipaparkan ni. Nampak ni? Audien hanya akan nampak petak ni je. Macam Google Meet juga kan? Okay. Kita nak, kalau tak nak nampak muka kita yang ni, kita pilih je lah paparan layout yang ni.
Dia hanya nampak ni je lah. Okey. Audien hanya akan nampak yang petak ni saja, yang ni. Kita punya Google Classroom. Okey. Kalau kita letak dua ni, nampak tak muka kita besar? Dia akan ada kat tepi ni. Okey. Ini kalau ada 2-3 orang, dia akan bersusun lah. Kalau ada 3 orang muka kat sini. Kita punya panel, ahli panel kita ada kat situ. Okey. Alright. So ini kita boleh invite sampai 6 orang. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 6 orang dia boleh invite dalam studio ni. Jadi macam isu dia pula, macam mana kalau ada orang nak tanya soalan? Baik, kalau orang nak ada tanya soalan, dia akan lihat daripada YouTube tadi lah. Daripada YouTube tepi tu dia akan ada go live. Apabila orang komen, okay, salam. Contohnya lah dia bagi salam, nak tanya, okay. Contoh ni ada pada ada pada live comment. Okay. Contohnya ada pada live comment. Macam ni. So dah masuk dah. So kalau ada live comment macam ni, kita akan nampak kat sini lah. Kita as a moderator, kita akan nampak di dalam macam ni. So kalau kita nak ajukan soalan, kita klik je show. Nampak? Dia akan keluarkan soalan. Contohnya ni soalan lah. Nak tanya macam mana nak sign in Google Classroom. So dia akan keluar soalan sini. Saya akan tolong jawab. Okay. Saya akan tolong jawab. Menarik kan? Okay. Dan yang menariknya di sini adalah dia boleh macam yang kat TV tu. Biasa tak nampak yang kat TV tu, yang kalau keluar perkataan sebaris kat bawah ni. Okay. So benda tu nama dia ticker. Okay. Jadi contoh kalau saya masuk kat sini, dia keluarlah ticker ni. Nampak tak? Jom join Cikgu L. Dan kita boleh edit sebenarnya. Kalau kita tak nak yang tu, kita klik edit. Kita jom join e-learning Cikgu L. Okay. Kita save. Kita show lah ni. So audien dekat luar akan nampak benda macam ni lah. Okay. Audien di luar sana akan nampak yang macam ni. Alright. Okay. Ada soalan? Tak ada soalan lagi kan? Kalau ada soalan nanti boleh tanya dekat chat box bawah. Right? Okay. So kalau yang paling penting adalah di sini, okay, kita kena go live. Kalau kita tak klik go live ni, memang sampai ke sudahlah kita bercakap sorang-sorang dalam ni. Kita kena go live, barulah dia masuk ke YouTube. Okay, contoh saya pergi go live. Okay, once bila saya klik go live, dia akan tanya. Sebab ni saya schedulekan pada 28 April pada 10 pagi kan, tetapi kita nak start awal. Kita klik je go live. Once bila kita pergi ke go live, okay, go live nampak tak? Dia tukar kepada end broadcast, nampak? Bila live, bila live ni, audien luar akan nampak dah. So kita pun pergi dekat, kita nak tengok. Kat sini dia ada ni view on YouTube. So kita pergi dekat YouTube tu. So inilah link yang kita share kat orang ni. Kat sini dia ada ni view on YouTube. So kita pergi dekat YouTube tu. Nampak tak? Dia dah live dah. Okay. Dia dah live. Kat sini dia ada ni view on YouTube. Nampak tak? So kita pergi dekat YouTube tu. Okay, audien akan respon kat sini. Okay. Salam. Nak tanya soalan. Macam mana nak guna StreamYard? Contoh kan, macam nak guna StreamYard. Dia pun tanya soalan di sini. Okay. Contohnya nama orang lain lah, orang yang masuk live ni kan. Okay. Ni contohnya orang yang tanya dalam live chat ni. So dalam StreamYard kita ni, dia akan keluar dekat komen ni. Nampak ni? Kat komen ni, kejap nanti dia akan keluar. Sekejap lambat sikit dia keluar. Okay, nampak tak? Nampak? Okay, testing live. Ni ada cikgu. Ada cikgu masuk ni, cikgu Taufik ni dia masuk. Okay, contohnya kalau yang macam ni, salam nak tanya soalan macam mana stream. Nampak? So dia akan nampak kat kita punya studio. So kita bolehlah menjawab soalan apa yang ditanya oleh audien. Okay. So kalau dah selesai apa semua, okay, kalau dah selesai apa semua, kita boleh end broadcast lah. Dan kalau kita nak jemput audien yang kedua, yang ketiga, sebenarnya kita boleh klik invite sini, copy StreamYard link ni, hantarlah kepada kawan-kawan kita yang maksimum dia 6 orang untuk masuk dalam ni. Ini walaupun
tengah test ni tiba-tiba ni Nuna Wawa ni pun dia masuk. Hai. Okay. So kita boleh live. Sebenarnya live saya sekarang ni diorang tengok. Okay. Cuma nak maklumkan apa yang berlaku pada StreamYard dan pada YouTube Live, dia akan delay lebih kurang 8 hingga 10 second. Dia memang akan lambat. Okay, macam saya sekarang cakap ni, so nanti dia akan ada dekat live YouTube ni lebih kurang 8 saat selepas itu. Okay, right. So itulah saja tutorial untuk pada malam ini. Okay, untuk saya buat video. Yang lain ni anda boleh lihat lah, banner ni anda boleh masukkan banner. Okay, anda boleh masukkan brand di sini. Tetapi benda ni semua yang berbayar. Okay, nak upload logo anda memang kena bayar. Nak ubah overlay, ni overlay yang sedia ada, StreamYard ni yang sedia ada lah. Kalau nak tambah memang semua kena bayar. Background dan sebagainya semua kena bayar. Okay, so kalau yang free, ini sajalah menu yang kita boleh pakai. Tapi as long as should be okay. Okay, ni ada satu lagi komen ni, kita nak tengok. Ya, StreamYard StreamYard lewat sikit. Okay, ni contohnya lah. Okay, so untuk makluman anda, kalau akaun percuma ni untuk satu bulan, kalau saya difahamkan hanya 21 jam anda boleh gunakan. Jadi kalau orang nak guna hari-hari, kalau tak nak bayar, terpaksalah create 2-3 akaun lah untuk livekan StreamYard macam ni. Okay, so itu saja perkongsian StreamYard saya pada hari ini. Okay, jangan lupa like dan subscribe video saya untuk tutorial yang akan datang. Okay, bye-bye. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, so yang ini saya tekan end broadcast tadi kan. So dekat YouTube ni dia akan stop lah. Nampak? Dekat YouTube automatic dia akan stop. Dan bila stop, lepas dia loading sini, orang yang masuk kemudian ke apa ke, dia dapat lihat lah. Dia dapat lihat yang video stream kita live yang tadi. Sekejap banyak sangat iklan ni. Right, kena follow pula dia punya iklan ni. Aduh yai. Sebab iklan bayar Alright. Kejap Kan silap, salah link. Okay, so contohnya macam ni. So sekarang ni okay, dia kena tunggu sekejap baru dia akan boleh runningkan. Okay, buat masa ni belum boleh lagi ni. Okay, dah boleh. Tak lama pun, kejap je sebenarnya. Okay, nampak tak? So bagi yang lewat, dia boleh masuk kemudian lah. Dia boleh tengok video tu semula. Dah tak payah nak rekod-rekod, dah tak payah nak upload semula dah. Okay, cuma yang paling penting adalah setting kita tu kena comel . Jadi dah tak payah nak edit-edit, terus live dekat YouTube dan orang boleh tengok selepas itu. Okay, orang nak komen, nak tanya lepas tu, dia tanyalah dekat komen bawah ni. Alright. Okay, so itu saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga ia memberikan manfaat kepada anda. Okay, dah settle, jangan lupa leave studio. Alright, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.